Cik B cantik anak mama. Alhamdulillah Cik B, mama dikurniakan rumah yang cantik untuk Cik B, kacak semua family kita. Ini adalah pada mama kan, mama feel like syurga dunia Cik B, syurga dunia. Cik B rasa macam mana? Cik B betul ada mama yang hebat, yang kaya, yang mungkin kaya dunia akhirat. Mungkin ke Cik B? Tak mulut tu. Kaya dunia dah. Cik B tak kaya ke mama? Kaya dunia. Lagi? Akhirat. Amin. Okey, so Cik B, dalam bisnes-bisnes pun kita kena cari dua tau. Kaya dunia, kaya akhirat. Tetapi Cik B, apakah kekayaan akhirat yang mama akan tempah dan mama akan pastikan di syurga yang tertinggi? Apa mama buat? Cik B rasa? Mama buat ni. Quran. Macam mana buat Quran boleh dapat pahala, boleh dapat syurga tertinggi, Cik B? Bagi orang baca Al-Quran dengan tak perlu berguru, tak payah habiskan duit lebih. Bukan tak boleh berguru Cik B. Dia boleh berguru tapi dia baca-baca dengan tok guru tu, dia dah pandai, dia betulkan saja macam Cik B kan. Belajar tu Cik B pergi berguru. So ustaz kata macam mana? Cik B pandai? Pandai. Cepat ni kita dengar Cik B punya mengaji, memang best. Okey, Eric pun. Eric kena mengaji. Mana Eric? Eric! Mari ngaji, ustazah nak datang ni. Cik sakit kaki? Okey, mari duduk sini. Mari sementara kita tunggu ustazah, mari. Mari kita tengok ikan-ikan koi ni. Mama buat Quran ni sebab mama nak orang kata syurga di dunia, syurga di akhirat. Dan kalau syurga, Kacak bayangkan macam mana? Cik B bayangkan macam mana? Cantik. Mana boleh bayangkan syurga, berdosa. Apa tak boleh bayangkan syurga? Tuhan dah bagi dalam Al-Quran tunjuk dah bayangkan syurga, Cak. Cik B bayangkan? Cik B bayangkan macam mana? Bayangkan ni tak sampai pun syurga lagi sepatut dipandang tu. Ya, ini tak sampai pun. Ini contohnya kita bayangkan dengan imajinasi kita punya hati seperti yang digambarkan dalam Quran. So dalam Quran ni, dia mesti tengok terjemahan dan bacaan dia betul. Dan kita dalam dunia ni, Tuhan dah tunjukkan dah. Okey, sungai yang mengalir, air yang tenang, burung-burung berkicauan macam tu. So itulah ada gambaran dalam syurga, digambarkan dalam Quran. Dan kita kalau nak syurga yang tertinggi, kena berjuang masa di dunia ini. Siapa kata harta dunia tak boleh bawa ke mati? Boleh. Inilah yang mama buat tau, Kacak. Mama belanja jutaan ringgit tau nak terbitkan Quran di kalbu. Kacak tahu tak? Kacak tahu mama habiskan berjuta-juta ringgit untuk buat Quran di kalbu ni. Ya, sebab mama... Cik B tak sabar nak dengar Eric mengaji lagi. Eric pandai ngaji. Cik B pun pandai ngaji tau. Okey. Mari kita pergi ustaz dah. Ustaz. Ustazah dah datang. Ustazah. Mari sini ustazah. Mari. Oh, ustazah dah datang. Mari ustazah. Ustazah dah datang. Okey, Kacak pergi ready ambil semayang je. Pergi. Okey, mama panggil ustazah sekejap ya. Ustazah dah sampai, ye. Ustazah dah sampai, baby. Ustazah dah sampai, baby. Ustazah cantik. Mari, baby. Cantiknya, baby. Baby pakai baju pink. Assalamualaikum. Ya, ustazah yang sangat jelita. Ustazah, kita menunggu ustazah. Ini bukan plan-plan tau. Ini kebetulan kita tunggu-tunggu ustazah dah sampai. Ini siapa? Ini Cik B. Ustazah dah sebut macam ni tau. Cik B. Ustazah, terima kasih ustazah. Allah ustazah. Dalam kesibukan ni ustazah datang. Terima kasih. Juga mari ni. Sampai insya-Allah. Sampai juga bawa baby ke sini. Bawa sekecil sekali. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ini nak pergi ngaji, tak ada tok guru. Tak pandai, malu ke orang ni. Ustazah ada bersama saya semua. Ngajar dalam buku naskah yang sangat agung ini, Quran di Kalbu. Suara ustazah ada dalam ni. Ustazah anytime, tekik je ustazah duduk sini. Tekik je, saya ni dah tunggu-tunggu. Tapi saya tak payah tunggu. Ada kan Quran di Kalbu ini di rumah. Ya, saya kacau omen ya. Dah ni habis dah. Berapa juzuk dah habis ni? Baca tu. Jangan duk suruh orang baca. Kita tak ada baca deh. Kita baca tu lah tu. Kena tunggu ustazah mari juga. Mau tunggu ustazah. Saya boleh nak tunggu ustazah. Kalau lain nak tunggu ustazah tu, kena kumpul lah. Kena kumpul ramai-ramai ustazah. Kita kena dapatkan Quran di kalbu. Betul. Mudah sikit dah nak belajar. Betul dah. Terima kasih ustazah. Kesibukan ustazah pun menyempatkan masa untuk datang bersama saya, Cik B dan Kacak untuk bersama-sama kita betulkan lagi bacaan dalam Quran di kalbu. Jom, mari kita naik.
Assalamualaikum semua. Kembali kita lagi dalam rancangan Tadabbur Al-Quran bersama Ustazah Sharifah Kasih yang comel ni. Nur daripada Al-Quran yang dialunkan, terjemahannya dipancarkan dalam wajahmu Ustazah. Ya Allah, subhanallah. Itu rahsia Quran pun. Ya. Dia nak muda, nak kuat ingatan, kena banyak baca Quran. Ya, dan kita hari ini berpersah hati kerana Ustazah bersama dengan Lawida Family, bersama Kacak dan KB yang akan turut belajar mengaji bersama Ustazah. Yang memang susah nak dapat Ustazah, nak cari masa Ustazah, memang busy semua orang dah sedar, dah conscious nak mengaji. So Ustazah punya masa macam mana nak bagi-bagikan dengan anak murid yang ramai tak ni? sempat, memang confirm tak sempat. Sebab tu kita perlukan satu keluarga, satu Quran di kalbu semua. Kerana inilah alat bantuan mengajar. Kita panggil ABM, alat bantuan mengajar. Mudah, senang saja dengan pen dan juga adalah antara teknik-teknik yang kita akan ajarkan sebentar lagi. Dan nak dapat Ustazah memang susah. So pastikan Ustazah ni cokoh di rumah sayang-sayang semua ni. Bacaan Ustazah semua, alunan qasidah, bacaan Ustazah, taranum Ustazah, qasidah Ustazah ada direkodkan dalam Quran di kalbu ini, yang mana tekan jetik tubik suara Ustazah, tekan jetik tubik suara Ustazah membetulkan bacaan-bacaan semua yang masih ke laut tu. Okey, kalau dah betulkan pun okey, kita lakukan bersama, kita berzanjikan bersama, kita tadaruskan bersama. So hari ni chapter apa kita nak belajar Ustazah? Baik, hari ini sempena bulan Ramadan yang mulia. Kita nak ulang kaji ya, Kacak dan juga Cik B dengan surah Al-Qadar. Ulang balik surah Al-Qadar. Okey. Buka Kacak. Apa nama surah tadi Kacak? Kuat sikit Kacak. Kuat sikit Kacak. Al-Qadar. Aiyo. Tengok sini, tengok Saza. Al-Qadar. Al-Qadar. Aywa, bukan Al-Qadar. Al-Qadar. Cantik, pandai Kacak. Al-Qadar ni kenapa? Kerana inilah surah yang menyebut tentang malam Lailatul Qadar. Cuba kita tengok balik. Ada pendek je ayat, dari 5 ayat sahaja surah Al-Qadar. Sebelumnya adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kita terus dengan surah Al-Qadar. Cuba tengok. Surat berapa Ustazah? Muka surat 599. Kepada yang dah ada Quran di kalbu ni, boleh buka muka surat 599. Buku yang berwarna biru, Tafsir Al-Quran Pimpinan Ar-Rahman. Ini adalah buku 1. Maafkan saya, ini buku 2. Buku 1 yang warna pink tu. Okey. Baik, surah yang akan kita bincangkan hari ini adalah surah Al-Qadar. Sebut sekali lagi, Kacak kuat sikit. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, sebelumnya surah Al-Alaq berada pada buku berwarna hijau. Kacak tengok balik. Buka balik Kacak, tengok muka surat 599. Yang dah dapatkan buku ataupun kitab Quran di kalbu ni, terima kasih banyak-banyak kerana ramai yang call, yang beli dekat center saya sendiri di Akademi untuk dapatkan Quran di kalbu ini. Mereka tak tahu lagi macam mana nak ulang kaji. Jadi kita nak tunjukkan dekat sini buku 2. Dalam buku ni yang pentingnya dia ada tafsir lagi. Sebab tu kita nak tengok surah Al-Qadar ini dengan tafsirnya. Okay, cuba baca surah Al-Qadar ini. Semua kena ikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuat lagi, go. 3 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi lagi suara. Bismillahirrahmanirrahim. Cik B kuat lagi ya, ikutnya semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tengok sini. Lailatul Qadar. Kena tebal, kena sebut ra tu qadar. Tak boleh qadar. Lagi sekali. Inna 3 4 go. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aiwa, cantik sekali. 2.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Go. Very good. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Very good Cik B. Suara macam tu Go lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Panjang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Very good. Satu lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il. Sekali lagi tengok betul-betul. Salamun. Matikan kasar betul-betul. Salamun. Jangan salamun. Dia tak ada dengung. Izhar tu lagi sekali. Go. Salamun. Hiya hatta matla'il fajr. Qalqalah sughra. Satu lagi Cik B. Mata. Mata. Jangan mata. Itu ta lagi sekali. Mata. Ambil balik. Hatta matla'il fajr. Lagi sekali. Hatta. Salamun. Go. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lagi sekali. Mata. Go. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Very good. Semua sekali. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sedapnya Ustazah. Okey, kalau dengar Ustazah punya suara, dia ada dalam buku pink ni. Saya nak baca dengan Ustazah ni, kita rasa alah kecilnya. Okey, tak apa kalau kita tekan di sini dia tulis suara Qori Jatah. Okey, Dia ada beberapa qari di sini. dia ada Qari Imam beberapa Mekah. qari. Untuk menggunakan pen digital Quran di Kalbu ini, okey, kita setiap naskah ini perlu ada sensor dia. Sensor dia kita buka. 1, 2, dekat sini sensor dia ada. Dekat bintang ni. Tekan sini. And you can go to mana page yang you suka. Setiap naskah kena tekan kat situ. Okey, kita nak baca ni tadi dah. Itu adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Okey, you nak pilih yang mana? Katakanlah nak. Muhammad Siddiq Al-Mishawi Murattal. Cuba. Katakanlah nak baca terjemahan. Okey, terjemahan boleh tekan je. Tekan dekat baca terjemahan dia. Lepas tu Kena Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami telah menurunkan yakni Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Okey, kalau saya suka nak pesen Melayu lah, orang kata Qori Melayu, kita Ahmad Mustafa ada arwah dah. Ahmad Mustafa Muhammad Siddiq. Okey, kita tekan sini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ni suara Qori Melayu kita. Qori Melayu, Qori Arab. Nah, ni Arab celuk ni Ustazah. Saya nak suara Arab celuk Ustazah ni dalam buku pink, buku pink ni ya. Okey, buku pink ni. Okey, Kacak buka buku pink, Cik Abi tengok buku pink. Okey, jangan main telefon, mengaji Quran tak situ.
Okey, budak-budak terlepas dah telefon ni. Okey, buka ni yang tadi. Kita nak baca ayat apa tadi Ustazah? Surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cik B, Ustazah dengar Cik B mana Ena? Mana tadi? Buka balik Cik B ulang kali hari ni surah Al-Qadar. Okey, Cik B sebenarnya mempunyai suara yang merdu Ustazah. Siapa yang nak dengar alunan suara Ustazah di samping kori-kori tadi, tapi saya prefer suara Ustazah, okey, yang merdu itu dalam buku pink ini yang fungsinya untuk Iqra, Muqaddah Al-Baghdadi, 7 surah, Taranum, Juzuk Amma ya. Dan kita pergi ke muka surat 307. Okey, sebelum ni Ustazah dengar suara Cik B. Oh, lobby suara Cik B. Cik B baca dengan merdu, dan kalau tak betul terus kita betul dengan pen. Cuba Cik B. Cuba Cik B. Bismillahirrahmanirrahim. Cik B baca dulu. Cik B tangan sini. Up. Okey. Pegang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, bunyi rap dah Cik B. Bunyi rap. Cik B kuat dengar lagu rap ni Cik B. Dengar lagi sekali ya. Lembutkan Cik B. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dua harakat tak cukup dengung. Inna wajibul gunnah. Kat sini si ada dengan hukum-hukum lagi. Sebab tu istimewanya Quran ni, kalau kita tak tahu hukum apa, kita boleh semak balik ini ada hukum apa. Dia akan tulis kat sini wajibul gunnah, warna merah. Menahan bunyi mim atau nun bertasydid 2 harakat. Tadi Cik B tak kira. Cik B kena kira dengan tangan. Lagi sekali. Inna go. Lagi sekali. Inna Yes. anzalnahu. Lama juga tu harakat kat bawah tu. Ikhfa hakiki go. Lagi sekali. Kira tangan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Very good. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Very good Cik B. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tinggi lagi Cik B jawab. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pandai. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Lama dengung Cik B. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ambil balik. Biizni rabbihim min. 2 kali. Biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun izhar dulu. Salamun. Tengok sini. Salamun hiya. Salamun hiya hatta matla'il. Lagi sekali hatta. Ambil hatta. Hatta matla'in. Jangan mata minta. Lagi sekali Cik B. Hatta. Salah panjang sangat. 2 harakat je. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Aywa sadaqallahul azim. Cik B, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Kena banyak latihan ni. Kena ada ustazah juga. Okey, ustazah macam ni saya nak tanya ustazah. Okey, macam contohnya kita nak mengenali Jenis-jenis lagu.
Hukum-hukum Hukum, wajib hukum. al-gunnah, iklab, idgham Bila bigunnah, gunna, idgham bi gunna, ikhfa, idgham bi ghairi gunna wa izhar. Dia ada okey di Quran ini dia ada warna merah, warna biru, warna hijau tua, hijau muda, warna purple yang akan menentukan bunyi-bunyi dan wakaf dan berhentinya kita punya bacaan ataupun apa panggil So ayat-ayat lah kita panggil harakat kita. berapa dengungnya. Sebab tu dekat sini kalau kita confuse sangat macam Cik B, dia tak sempat nak tengok tadi, dia kena tengok colour dia. So kena hafal lah sikit, kena buat homework. Mingkul, nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki, ikhfa. Terus dah faham dah bila biru tu adalah ikhfa. Sebab dia kita ni kalau main colour kita cepat sikit tangkap. Sebab tu Cik B tak sempat nak tengok tadi. Sebab tu saya kata kena ulang kaji ya Kacak. Cik B kena ulang kaji balik. Biru adalah ikhfa, merah adalah idgham bi gunna. Kemudian yang last kali tu idgham bi ghairi gunna, bila gunna adalah hijau. Maknanya tak dengung. Contoh min alfi syahr. Tak boleh min alfi syahr. Sebab tu istimewanya dia terus on the spot, straightforward aja orang boleh tahu dah apakah hukum-hukumnya. Tambah pula dengan taranum dengan lagu yang sangat susah saya buatkan di sini khas untuk anda semua. Alhamdulillah lah saya rasa ini adalah terbaik untuk anda. Alhamdulillah. So kita kena baca lah Ustazah. Contohnya idgham bi ghair gunnah. Contohnya Ustazah idgham bi ghair gunnah. Idgham jadi dimasukkan dengan nun. Sukun dibaca dengan dengung 2 harakat. Tanpa dengung 2 harakat. Bi ghair gunnah. Bi ghair bahasa Arab ghair gunnah maknanya tak ada gunnah ataupun bila gunnah lah senang cakap. Okey, contohnya kita boleh tengok di muka surat 306. Ustazah cuba tengok yang kat sini. Ustazah akan tunjukkan sekarang bagaimana hentian-hentiannya dan dengunnya ya Ustazah. Ya, betul. Okey. Tengok. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itulah antara taranum sikah ini yang memang orang kata pendedahan untuk anak-anak baru nak belajar taranum. Kacak dah dengar ke belum ni? Sikah semua ni. Bayati, Hijaz semua ni, Cik B. Banyak Kacak. lagi kat sini. Kacak letih penat puasa ya Cak. Penat puasa. Okey, jadi dekat sini in dia ada tanda merah di sini. Jadi kena faham tanda merah, tengok balik dia ada 2, satu colour pink, satu lagi merah betul, merah hati tu. Jadi warna merah hati ni menunjukkan wajib al-ghunnah ataupun wajibul ghunnah. Maksudnya menahan bunyi mim atau nun bertasydid 2 harakat. Maknanya di sini kena dengung 2 harakat. Nak tahu macam mana dengung 2 harakat? Kiralah dengan tangan. Inna. Kalau kita baca laju, kita baca style murattal, kita baca style bacaan hadar ataupun bacaan lagu, tak bolehlah kita kira secara perlahan, betul tidak? Jadi pengiraan juga kena secara hadar. Inna. Nampak tak? Kalau baca secara mujawad, inna 2 harakat lagi tu. Kemudian lagi satu pada mingkulli. Mingkul dia ada berwarna biru. Berwarna biru ini menunjukkan apa maksudnya situ? Hukum very good. Hukum ikhfa bacakan Cik B, apa hukum ikhfa ni, kata apa situ hurufnya? Hurufnya bertemu nun sukun, tanwin dibaca samar serta dengung 2 harakat. Very good. Maknanya kena dengung 2 harakat. Hurufnya bertemu nun sukun. Nun sukun ni apa? Nun mati ataupun tanwin. Dibaca dengan sama-sama. Maknanya sama ni macam mana sama? Mingkul. Seolah macam nak sebut makhraj kaf tadi tu. Macam nak sebut huruf kaf. Mingkul. Kalau katakanlah qaf, mingqar. Betul tak? Cik B, cuba kata ta. Macam mana kalau bunyi ta? Mil ta. Tukar je. Kan kalau saya katakan ni, tukar pada mingkul tu dia ta. Macam nak buat? Mil ta. Very good. Lagi sekali. Mil ta. Okey, katakanlah zai. Min zai. Very good. Dia tak sebut betul-betul, dia tak sebut min zat. Tak boleh. Dia sama-sama je macam nak sebut zai tu. Itulah kita panggil ikhfa. Masya Allah. Banyak lagi ilmu tajuk yang akan kita bincangkan nanti. Okey. Ini senyap macam ni. Kacak ni tak keluar suara, penat sangat puasa. Ya. Quran ni jangan gopo-gopo. Ada apa Ustazah? Ada Tomak Ninahnya. Kalau solat pada Tomak Ninah. Quran sama. Kita ngaji, kita kena berehat sekejap. Ada kot Sementara kita nak dengar suara merdu
merdu Cik. Okey, kita rehat seketika bersama dengan rancangan Tadabbur bersama Quran di Kalbu. Terima kasih dan Datuk Sri Vida. Vida. Ustazah. dan anak-anak Ya, Labida. Labida. Cik Bika Cak. Tunggu ya. Fasil wa nuwasil. أبدا شجح غدا ذرزة شصبطا ضعا غفاق كلما نوايا سبحان الله. Ustazah, terima kasih bersama kita semua rakyat Malaysia dan kami sekeluarga Lawida Family Kacak Cik Abi dalam rancangan Tadabbur bersama Quran di Kalbu. Ya, Tadi tu Datuk Sri Vida. Dan tadi tu apa tadi tu? Yang kita baca tadi? alif botol. Ya. Apa alif botol cara lagu Ustazah macam-macam boleh buat ni ha. Ini yang ramai orang tak tahu ni sebenarnya Tok Sri. Ya. Kacak dan Kehebatan. juga Cik B sebenarnya belajar bukan sekadar baca Quran sahaja Ya. untuk Quran yang ke juzuk ke-30 tu, tetapi ini adalah asasnya sekali, termasuk dengan pengenalan alif bata. Maknanya kita start daripada Iqra Muqaddam. Sebab tu kitab ni ada 3. Ni banyak orang tak tahu. Ya, semua orang baca-baca terus Quran besar. Why not to back to basic? Why not semua orang back to basic, betulkan bacaan-bacaan alif bata kita. Betul. Yang mana bukan budak besar-besar kacak je nak baca alif bata. Kita betulkan bacaan, termasuklah saya nak kena betulkan bacaan Ustazah. Keluarkan Quran di kalbu berjuta-juta. Memang nak saham dunia saham akhirat, tapi saya nak betulkan juga nasib baiklah ada kesedaran nak menerbitkan Quran ini. Yang mana Ustazah dulu masa saya terbitkan Quran ni saya jatuh cinta dengan suara Ustazah. Subhanallah. Dan saya tak pandang ni sakit kek ni belajar ni. Ya Allah, tak pandang. Lepas tu saya panggil syarikat tu, mari saya nak beli awak punya syarikat ni, saya nak buat terbitkan Quran di kalbu. Sebab saya beli yang sebab saya beli naskah dulu memang daih lah sikit yang tak ada color, kecil, gepek gitu. So saya improvise dan dalam Jadilah. kedaifan tu saya pandang ngaji Quran. Saya tak pandang ngaji Ustazah. Masa tak praktikkan. Betul. Dulu khatam, lepas tu bila tak praktik Quran ni dia macam merajuk ke kita, tak pandang. Yalah, dia tinggal kita tak baca Quran. Jadi terhasilnya 3 buku Setelah kitab. saya spend berjuta-juta, akhirnya terhasil 5,000 naskah je pun memang terhad. Sesi Quran di kalbu ini memang terhad hanya 5,000 naskah. Siapa cepat dia dapat dengan harga yang memang istimewa, memang mahal lah sikit sebab saya buat dengan ada bagnya, buku yang sangat beratnya dan butir besarnya, dan ada pen yang sangat orang kata berguna untuk kita belajar sisi keluarga, yang mana daripada kecil besar tua muda satu family perlu amal, perlu baca Quran di kalbu ini. Betul. Sebab tu saya nak tekankan di kat sini, bukan sekadar Quran sahaja yang tafsir dengan bersama tafsir Munir tu, Al-Quranul Karim yang 1 hingga 30 juzuk tu, tetapi istimewanya Quran di kalbu ini dia didatangkan dengan 3 kitab, dan buku satu ini adalah buku yang selalu saya ajar anak-anak kecil di center saya. Jadi sebenarnya kita bermula dengan muqaddam, dan anak-anak ni kadang-kadang mereka suka sesuatu yang unik lah. Tekan-tekan keluar suara, tekan-tekan keluar saya. Saya belajar mengajar anak saya sendiri pun bersama dengan Quran di kalbu ini, sebab dia akan menimbulkan minat nak baca Quran. Bukan senang. Kadang-kadang kita bukannya kita 1 jam nak tunggu anak kecil. Sekarang ni dah orang kata dah moden, ada alat bantuan mengajar. Jadi apa yang saya buat adalah saya minta dia ulang kaji menggunakan pen digital ini. Bagi salah satu. Ya, kemudian saya bagi masa 15 minit, kejap lagi kita datang balik dan semak balik bacaan dia. Alhamdulillah. Maka anak-anak sekecil 5 tahun mampu untuk membaca Al-Quran dan juga seawalnya membaca muqaddam pada usia 4 tahun. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak kat rumah ibu bapa sibuk apa semua, pastikan anak-anak buat homework baca tek dengan pen digital tek, okey, dan balik pastikan ibu bapa kena spend time untuk dengar bacaan yang mereka dah praktis tadi. So biasanya untuk muqaddam habis masa bertahun-tahun, tapi dengan Quran di kalbu bila dipraktikkan hari-hari bacaan betul, insya-Allah cepatlah mereka alih bagi alih. Ustazah, betulkanlah bacaan Kacak dia punya muqaddam tu Ustazah. Saya pun nak belajar juga. Okey, kita tengok Kacak ngaji, Cak. Okey, hari ini kita belajar makhraj mim ya. Mim kemudian ra ma dha. Okey, makhraj Betul,
mim. Ustazah? Muka surat 24 semuanya. Akhraj mim. Okey. Mim di atas ma. Go. Kacak sebut. Ma. Okey. Ghamada. Gomado. Okey, tebal lagi. Do, bo. Gomado. Very good. Lamasa. Lamasa. Very good, Kacak. Jama'a. Jamaah. Farada. Fagodo. Farada. Fagodo. Aha, cuba lidah macam ni. Ra. Ro. Very good. Karama. Kagoma. Jalata. Jalato. Salah tu. Khalata. Kholato. Samada. Somada. Wataza. Tozaza. Dia ada skill kat sini. Wataza. Zotaza. Very good. Jangan za. Ini banyak orang salah ni. Za dengan za. Za antara makhraj yang 3 makhraj yang tak boleh salah ni. Za, za, sa. Sama juga kat sini. Wa, za. Wataza. Gotaza. Very good. Mazaqa. Mazako. Syamala. Shamala. Fakaha. Fakaha. Ghamama. Gomama. Abatasa. Abatasa. Jahakhoda. Jahahoda. Razasa. Zagozasa. Syasadata. Shasodoto. Maju. Syasadata. Shashodoto. Syasha. Lagi sekali. Syasadata. Shasodoto. Very good. Dha'aghafa. Zoagofa. Qakalama. Kokalama. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Very good. Bukan tak boleh. Anak-anak ni saya nak cakaplah kepada semua ibu bapa. Sebenarnya mana ada budak-budak kecil yang suka baca Quran? Ya. Saya dulu pun daripada paksa maka timbullah minat. Dulu walid saya Allah punyalah garang sangat-sangat. Orang kata kalau jumpa tu Quran, dah baca Quran ke belum, dah mengaji ke belum. Jadi kita nak timbul minat anak-anak kena ada satu pendekatan lah yang baru. Ya, pendekatan yang moden agar mereka ni tidak bosan lah. Ya. Sebab susah sebenarnya timbul minat anak-anak ni. Ya. Okey, andainya kalau kata ustazah tak ada. Okey, andainya saya semua dah dapatkan Quran di kalbu. Okey, kita tengok bagaimana bacaan dengan menggunakan pen digital tu. Okey, Kacak silakan Kacak kita buka pen ini, tekan dekat sensor tu, dapat bacaan seperti ustazah tadi. Okey, tekan. Dekat sensor Cak. Kena tekan sensor dulu Sensor dulu. Sensor dulu tekan situ. Okey, tekan. Tekan situ. Okey, pergi pada page tadi. Okey, page berapa tadi? Okey, tekan. Ma. Gomado. Okey. Lamasa. Jamaah. Farodo. Kagoma. Ma. Tengok tu dia senyum tu. Ho. La. To. Po. Lagi. So. So. Ma. Da. Da. Nampak? Da dia bukan da. Da. Wo. Ta. Za. Za. Nampak? Za. Dia tak ada za. Za. Lagi sekali lagi. Ma. Ma. Za. Aha. Ko. Aywa. Ko. Lagi. Sha. Sya. Nampak? Ma. Ma. La. La. Tak ada ma. La. Fa. Ka. Ka. Ha. Ha. Lagi satu. Go. Ma. 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 A. Ba. Ta. Sa. Ja. Very good. Ha. Ha. Senyum. Kho. Da. Da. Za. Aywa. Za. Go. Naam. Za. Za. Sa. Za. Tengok semua senyum. Sya. Sya. So. Ko. Do. Do. Tebal lagi. Do. Ko. Zo. Sikit lagi. Ha. Senyum lagi. Ro. Ro. Lagi. Fa. Fa. Ko. Aha. Ka. Dengar. La.
Ma. Very good. Yes. Sadaqallah. Okay, so kita tutup kena- balik Sadaqallahul Azim. Kejap dia akan tutup macam ni. Habis Sadaqallahul Azim. Supaya kita jimat bateri Dah boleh charge tak payah pakai bateri lain, kita charge je dalam 20 minit dah. Ya. Balik. Dia boleh, dia lama tahan dia. Semua dia lama tahan, dia tak macam sekejap kemudian habis bateri tak guna. Dia macam power bank boleh simpan lama. Ya. So alhamdulillah, satu keluarga kena ada satu Quran di kalbu untuk anak-anak baca mukadam, untuk kita baca taranum atau betulkan bacaan dan mengaji ingat Quran di kalbu, atau budak-budak besar Cik B ni bacalah mana-mana, dan kita ada bagai-bagai kelebihan dalam Quran di kalbu yang mana dalam buku ini Ustazah cuba ceritakan Ustazah, ada apa dalam buku ni Ustazah? Dalam buku ni kita panggil ada buku satu. Ini untuk asas ya. Banyak kita ni kadang-kadang kita tak pergi kepada asas, kita terus masuk pada buku ketiga ataupun buku kedua tadi tu, kita blur, kita macam tak ada asas kan. Ya. Kita tak tahu macam mana Iqra panjang pendek, kemudian makhraj macam tadi. Tadi tu adalah guru saya tu sebenarnya Dr. Bashir Al-Himyari daripada Yaman. Sekarang dia kerja dekat Saudi, dekat mana? Dekat King Saud, dekat percetakan Quran tu. Maknanya tidak disangkal lagi lah kemampuan dia dari sudut makhraj huruf ni. Jadi dekat sini kita ada Iqra, Muqaddam Baghdadi dan juga 7 surah ataupun 7 taranum asas. Maknanya surah dengan taranum asas ni sama, dimasukkan sekali dalam tu dengan juz amma dengan 7 taranum. Ini istimewanya dia ada 7 taranum ni, sangatlah susah dan berbaloi-baloi kalau anda nak dapat kat mana-mana. Saya kata tak ada lah kot, sebab ini pun saya terfikir waktu saya nak rakamkan benda ni, rasanya tak tahulah, mungkin itulah pertama dan terakhir sebab sangat susah. Kerana apa? Surah Abbas, surah Ad-Duha semua saya kena record secara 7 kali dengan taranum yang berbeza. Itu sangat mencabarlah. Itulah cabarannya. Dan masa dulu saya rasa tak ada rujukan untuk nak tengok terjemahan ataupun nak tengok denguatan lagunya. Kena improvise sendiri kan. Baru sekarang baru ada. So ini adalah kiranya macam naskah yang sangat agung, naskah masterpiece yang ada, naskah masterpiece yang ada dalam Quran di kalbu. Okey, ini buku 1. Buku 2-nya buku Quran dia warna hijau, buku 2. Okey. Dalamnya macam mana Ustazah? Inilah antara buku dan istimewa buku ataupun kita panggil buku 2 ni, dia adalah Al-Quran berserta dengan tafsir Al-Quran. Dia tafsir ni bukan tafsir yang bahasa Indonesia tu. Istimewa tafsir dia kita direct. Memang bahasa Melayu tu susah nak dapat juga tu. Sebab saya biasa memang terlibat dengan Quran ni. Jadi nak jumpa yang betul-betul kita suka tu agak susah. Tapi alhamdulillah ini adalah salah satu yang saya recommendkan ataupun saya syorkan kepada anda sebab ini senang untuk kita mengetahui apakah hukum-hukum. Ini hukum asas je. Wajibul guna, iqlab, kemudian idgham guna, ikhfa, idgham, bila guna, kemudian izhar. Ini antara hukum-hukum asas ya. Dan istimewanya dia ada juga syekh-syekh daripada luar negara ataupun syekh-syekh Imam Mekah, Syekh Mishari, kemudian Syekh Al-Ghamidi, Abdul Rahman Sudais dan juga Syekh Mahir Ma'akli. Banyak juga sebenarnya. Okey, itu buku kedua. Dan buku ketiga ada apa Ustazah? Okey, ni buku ketiga. Ini juga antara, sebab tu kita kata ini kita punya kitab ni lengkap. Ini untuk jemaah haji yang nak buat umrah, yang kadang-kadang tak tahu nak baca apa. Kesian kita tawaf-tawaf asyik baca bersama je. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli. Eloknya kita ada preparation ataupun persiapan lah nak buat haji dan umrah. Apa dia? Antaranya adalah doa harian. Kalau sebelum ni kita hanya menghafal doa harian Allahumma kama hasanta khalqi, ada juga doa-doa lain. Allahumma ahyina bil iman. Masuk dekat dalam kitab ni kita ada beratus-ratus doa-doa yang anda sendiri pun kadang tak pernah dengar dan sangat-sangat istimewa doanya. Murah rezeki, bukan murah rezeki, limpah ruahkan rezeki, limpah ruahkan kesihatan, termasuk juga doa haji dan umrah. Ada salawat. Ini banyak orang tak tahu ni. Salawat lain, barzanji lain, qasidah lain. Ada juga wirid dan tahlil. Anak-anak mahat tahfiz tu, kita kadang-kadang hantar anak-anak mahat tahfiz, kita hanya tahu satu sahaja antara wirid dan tahlil. Tetapi dengan buku ni kita tak tahu. Kadang-kadang tahlil tak boleh nak bawa. Kita hantar anak mengaji tetapi akhirnya sampai tahlil pun tak tahu nak buat apa. Jadi ini ada panduan untuk buat tahlil kat rumah. Dah kita nak, siapa lagi yang nak kita harapkan
melainkan anak-anak kita. Sebab tu kita kat dunia kena tengok anak-anak kita yang ada ni, boleh tak nanti kalau kita dah tak ada satu hari nanti, boleh ke memandikan kita? Boleh ke baca Quran untuk kita? Boleh ke tahlilkan untuk kita? Itulah antaranya faktor-faktor kita adakan Quran di kalbu ini sebagai orang kata saham akhirat. Ya. Kita tak semaya, kita tekan je dekat mana-mana surah yang kita nak, so kita dengar bacaan itu, dan kita boleh dengar pilihan nak baca qori mana, kita ada qori pilihan di sini, dan yang pentingnya kita banyak ada di sini, doa-doa harian, terjemahan dan nak apa saja. Tidak ada rasa melainkan nak baca, nak dengar, nak hafal. Di hati ini hanya ada Quran, dan Quran itu bersamamu adalah Quran di kalbu. Ini banyak orang suka ni sebenarnya. Ramai tanya, "Ya Allah, bawa ni je ke?" Ya, bawa ni je. Boleh baca dah 30 juzuk, tidur malam hanya tekan je dekat diamond yang sama juga. Nak doa harian, nak doa haji umrah, ataupun nak Quran di kalbu dengan tajwid dan blok warnanya, semua komplit hanya dengan sekeping ni je. Itulah Kita keistimewaan. test dia. Okey, cuba kita on dulu. Okey, kita on. Lepas tu kita tekan kat sini. Okey, kita tekan kat sini. You nak pergi ke mana? You nak pergi ke juzuk mana? Katalah juzuk surah Al-Fatihah lah. Lagi sekali tu. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Okey, itu mungkin pilihan qori tu dah. Okey, kita Mishari. Ahmad Siddiq Al-Mishawi Murakkab. Okey, kita nak baca surah Mishawi, kita nak baca surah Maryam ke mana Maryam? Saya nak baca Maryam. Mana? At-Taubah. Surah At-Taubah. Okey. Saya suka suara dia, berdengung dia, jantan dia. So, okey boleh. Ataupun you nak baca selawat Al-Fatih. Okey. Okey, you nak baca apa? Boleh belaka. Inilah kelebihan yang ada dalam naskah Quran di kalbu, yang mana buku pelipur ni kita ada doa harian, doa haji umrah, selawat, berzanji, kasidah dan wirid. Okey. So, semua dah faham tentang apakah kehebatan Quran di kalbu ini? Okey? Hello, berbaloi-baloi dengan apa yang kita dah laburkan untuk saham akhirat kita. Yang mana harga ni memang agak mahal sikit sebab eksklusif, limited dan masterpiece. Yang mana Quran di kalbu ini sangat unlimited, memang agung dan masterpiece dia ya, kalam ini, yang mana hanya 5,000 naskah yang dikeluarkan, berjuta-juta ringgit saya laburkan demi untuk nak dapatkan kata bacaan yang betul dengan penjimatan kita, masa, tenaga, tak payah pergi sana, hanya ada di rumah, buka saja dan yang penting nak baca ustazah. Confirm tak hilang. Kita satukan dalam kitab. Dan pergi baca daripada orang itu taklah malu pandai, bukan masa nak muji, tapi kita rasa inilah puas hati kerja kita. keras kita untuk mertabatkan Al-Quran dan juga agama Islam itu sendiri. Jadi dapatkan segera Quran di kalbu untuk sesi keluarga, bacalah. Dapatkan bacaan sempurna kita dengan belajar bersama dengan Quran di kalbu, pad digital yang sangat istimewa ini. Sesi keluarga boleh guna, satu keluarga satu Quran di kalbu. Bukan untuk guna sendiri, nak dapatkan pahala-pahala kan. Okey, bagi duit habis tak boleh makan. Sedekahkanlah Quran di kalbu yang didatangkan dengan sangat eksklusif ini. Alhamdulillah ustazah, terima kasihlah dengan ilmu yang dikongsikan, ilmu yang bermanfaat dengan apa yang kita telah belajar menggunakan naskah Quran di kalbu ini, dan kita bertadabur bersama ustazah dalam rancangan ini, yang mana saya rasa ramai orang dah tahu tentang kehebatan dan orang kata perlunya ada Quran di kalbu di rumah
setiap orang, setiap individu atau setiap keluarga kena ada satu Quran di kalbu. InsyaAllah. Semoga Quran Al-Qabul ini menjadi alat bantuan mengajar kita dan tidak ada was-was lagi dah nak mengaji Quran. Tambah-tambah Ramadan ni kita nak bertadarus. Jadi kita jadikan Quran di kalbu ini sebagai satu bahan rujukan. Ya, mana mana qalqalah kubra, mana qalqalah sughra, mana idgham, mana ighfa, mana izhar. Banyak lagi. Berujuk sahaja dekat dalam ni. Rujuk saja dalam naskah Quran di kalbu yang di mana diciptakan untuk ataupun dikeluarkan, diterbitkan oleh saya dan Kasmi Bidak untuk mereka khusus untuk mudah belajar mengaji, seisi keluarga kecil mudah ngaji, besar mudah ngaji, dah pandai ngaji, pandaikan lagi dengan bacaan-bacaan secara yang indah bertaranum. berjanji, itu dan juga berqasidah. Berqasidah. Terima kasihlah. Terima kasihlah dekat Tasfi Wida juga kerana sanggup menghabiskan wang ringgit untuk saham akhiratnya, untuk melabur di dalam Al-Quran, menjadikan Quran di Qalbu ini sebagai satu medium untuk kita semua mengaji dan mempelajari ilmu-ilmu tajwid dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan saya ni tujuan saya ni terbitkan Quran di kalbu ni nak memudahkan semua belajar. Saya pun sama juga nak mudahkan belajar dan nak dapatkan orang kata saham di akhirat nanti, kerana yang melindungi kita di alam barzakh ilmu yang bermanfaat yang kita kongsikan, doa yang soleh dan amal jariah kita buat. So kita dapat saham 3 ni, insya-Allah di syurga tu kita dapat syurga tertinggi, Ustazah. Amin, amin. Okey, so jadi dapatkan Quran di kalbu, dapatkanlah manfaatnya. Dan saya minta maaf jikalau siapa yang telah dapatkan Quran di kalbu ni memang nak baca je. Kalau tak baca tu rasa tak sedap duduk, tak boleh tidur. Nak baca je Quran di kalbu ini sebenarnya. Dia memanggil-manggil, itu sebabnya kita nama kata-kata itu adalah Quran di kalbu ada sentiasa bersama kita. Bacalah dan dapat pahalanya. InsyaAllah kita semua akan menjadi insan terpilih untuk mendapat kekayaan dunia, kekayaan di akhirat. Dan dapat kekayaan itu kita beli dan dapatkanlah. Memang labur sekali tetapi manfaatnya sampai bila-bila. Amin. So kita jumpa lagi Ustazah dalam rancangan Tadabbur bersama Quran di Qalbu. Yes. Terima kasih Ustazah. Salam kecak-kecak salam Ustazah. Salam. Okey. Salam cik. Okey.